Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kepada sesi podcast kita. Dah masuk episod yang ke-7. Jadi hari ni kita nak menceritakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan depression behind the smile. Okey? Sebenarnya sebelum kita nak kupas dengan lebih lanjut, saya nak bagi sedikit penerangan berkenaan depression ni. Sebenarnya doktor-doktor sekalian, perkara ni dah menjadi satu benda yang sangat lumrah dan mungkin menjadi satu benda yang normal pada tahun 2024 ni. Jadi dalam pada kadar kita tak sedar yang sebenarnya mungkin orang di sekeliling kita mengalami masalah yang sama. Kita tak sedar rupanya orang yang kita tengah dealing pun ada masalah yang sama, dan sebenarnya macam mana cara kita nak tahu dan kita nak harmonikan supaya benda ni nanti akan jadi sesuatu yang boleh diurus dengan sangat baik. Jadi tetamu kita pada hari ini iaitu tetamu tetap kita Dr. Reza Abdul Rahman selaku penasihat kesihatan Rehanah Group Sdn Bhd. Dah 7 kali. Dan semakin mantap lah dia hari ni kan. Masa tak boleh deny lagi. Dan yang paling best sekali hari ni doktor, kita didatangi oleh satu ikon, kita boleh cakap ikon lah kot, pakar kekeluargaan, iaitu Dr. Nik Nuruzilan Nik Muhammad Kamil, iaitu pakar perubatan keluarga daripada Klinik Tanah Air Kuala Lumpur dan juga Klinik Ibn Sina. Selamat datang doktor. Terima kasih Fadilah, Dr. Reza. So sihat ya hari ni berdua-dua? Sangat ceria, sangat menenangkan bila saya tengok. Jadi memang saya tak sabar-sabar untuk kita nak kupas lagi topik ni dengan lebih mendalam lagi. Okey? So kalau kita nak pergi ke topik yang seterusnya, kita nak tengok sebenarnya apa tu mental, masalah kesihatan mental sebenarnya doktor. Kalau kita tengok kepada satu tinjauan kebangsaan yang telah dilakukan, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity telah mendedahkan seramai 1 juta orang ataupun bersamaan dengan 4.6% penduduk di Malaysia yang berusia lebih kurang 15 tahun ke atas telah mengalami masalah mental disorder ni. Jadi sebenarnya kalau kita dengar macam tu, 4.6% daripada penduduk Malaysia ni dah mengalami masalah ini, satu jumlah yang cukup besar. Betul. Yang cukup membimbangkan, dan kita lagi takut sebab berlaku di kalangan yang lebih muda, iaitu 15 tahun ke atas. Jadi sebenarnya kita nak kupas lah sebab apa jadi perkara yang begini. Okey? Okey. So soalan yang pertama ya doktor. Okey. Kalaulah Dr. Reza dulu Dr. Reza boleh bagi tahu sebenarnya apakah itu sebenarnya masalah depression ni, dan apa yang doktor rasa doktor nak share pada kita pada hari ni. Okey, bila bercakap pasal mental health ataupun kesihatan mental ni, dia punya definisi dia sangat luas. Dia ada macam-macam kategori. Tapi hari ni kita cakap lebih kepada depression. Okey, depression. Sebab kita ada macam silent depression, undeniable, macam in denial depression kan. Tapi yang paling penting, kita tak nak orang self-diagnose depression. Itu yang banyak orang buat self-proclaim kan. Senang je macam, kenapa tak datang kerja hari ni? Oh, saya depression. Tak boleh macam tu. Sebab macam tu. Kadang-kadang stres ikut mimik. Kadang-kadang orang confuse antara stres tu dengan depression kan. So dia sebenarnya tak faham dia punya scope tu yang mana satu. So kita mulakan dengan anda kena pergi jumpa doktor screening. Okey. Sebab kalau ikutkan, memang depression ni dikategorikan sebagai salah satu penyakit. Siapa yang validate tu, nama dia ialah WHO, iaitu Organisasi Kesihatan Sedunia, World Health Organization kan. So dia dah recognize depression sebagai salah satu penyakit. Makanya bila dia satu disease atau penyakit, makanya dia perlu disahkan oleh doktor. Sebab apa? Kalau dah penyakit, dia dah boleh memberi beban secara global. Dahsyat ya. Okey, saya sebenarnya saya nak teruskan penerangan ni, tapi saya nak cerita sikit yang baru-baru ni viral. Okey. Salah seorang pesakit mental tiba-tiba dia langgar 4 budak UiTM. Kita baru bincangkan tadi. So itu adalah yang kita kenali sebagai bebanan global tu. Kan. Dia memberi impact kepada orang lain luar. Dan especially orang tu tak innocent, tak bersalah pun kan. Tapi benda dah jadi, so makanya kita harap kes tersebut kita jadi lebih fokus lah. Okey. Tapi macam saya cakap, kesihatan mental ni ada macam-macam. Kita tak tahu lagi apa masalah hamba Allah tersebut. Dia jatuh kat kategori mana. Tapi yang kita tahu bahawa
dia dah makin menular. Especially macam tadi kalau 4.6%, Betul, terlalu besar jumlah besar. dia. Sedangkan kalau kita tengok interest rumah pun 4.5%. Lebih kurang ya, Doktor, Lebih ya? kurang. Itu kita rasa macam bahal aku nak bayar bunga ni kan. Tapi macam itulah juga kita kena anggap bahawa kalau kita dah rasa beban tu, makanya kita kena fokus bahawa ia perlukan Pengurusan yang baik. pengurusan yang baik, dan satu lagi kita kena fokus lah. Okay. And kalau nak tahu macam mana depression ni, selain daripada jumpa doktor, tetapi yang saya tahulah, based on science, yang paling senang, anda ada rasa sedih yang berpanjangan. Panjang sangat. Ini kemurungan ya, Doktor, ya? Kemurungan. Maksudnya dia sedih tu dia tak habis-habis. Dia tak boleh nak move on kan. Dia macam dia lama sangat. So berapa lama tu dia depend pada masing-masing. Tapi lama ni macam lebih daripada sebulan, 2 bulan macam tu. Kalau diagnose kan, Doktor, mungkin dia ada tempoh yang kita kata okey, kalau dah sepanjang ini dia dah masuk bawah kategori depression. Betul. So bila dia dah lama sangat, maksudnya dia bukan lagi daripada segi emosi. Dia dah sampai tahap di mana faktor biologi badan kita, iaitu neurotransmitter tu, dia dah mula kacau bilau, haywire dah. So that's why makanya anda perlukan rawatan. Okay. Seek for help lah. Ya, Seek betul. for help. Memang kena minta rawatan. And saya tahu macam mana susahnya nak minta tolong di kalangan orang yang depression, sebab dia rasa dia lemah, tak berguna, loser. Tetapi kita orang sekitar tu kena alert, satu. And lagi satu, anda kena ada will untuk mengaku. Ataupun reda tu kan. Tak boleh denial. And of course, jangan risau, dekat Malaysia ni, kalau nanti tanya Dr. Zilal, kita ni di protect, PDPA, Protection Data Act ni, kita memang jaga betul-betul. Di mana kita memang jaga dari segi identiti dan yang lain-lain lah. Kecuali kalau dia sendiri nak beritahu, tak ada masalah. Tapi itu lebih kepada macam dia punya embrace apa masalah yang berlaku. Okay, Doktor, saya tengok Doktor bila sebut pasal topik ni macam sangat teruja. Ya, sebab saya pernah kehilangan seorang kawan. Okey. Kehilangan kawan disebabkan silent depression ni. And orang yang macam saya sangat detail, yang sangat even at minuscule punya ni pun saya boleh dapat detail. Dia tak nampak langsung. Dia happy kat depan kita orang, happy. Tapi saya pernah perasan tau, dia happy dengan kita orang, tapi dia suka status yang dramatik. Okey. Sebab kita orang selalu dah cakap Sebenarnya dia. tu cara dia nak express kot dia punya feeling. Dia macam kita orang normal. Itu yang saya risau, sebab kadang-kadang kan apa yang you tunjuk tu tidak mewakili apa yang berada kat dalam sebenarnya. Okey, betul. So makanya kita ambil peluang ni untuk share dekat orang bahawa kita perlu lebih lebih alert lah, lebih alert. Jadi sebab tu Doktor kita jemput kita jemput Doktor Zilal kita. Yes. Boleh tak Doktor bagi sedikit lah short one, sebab Doktor dah sebut tadi, Dr. Reza dah sebut tadi definition berkenaan depression tu sendiri, dan kita nak tahu jugalah berkenaan macam mana kalau benda tu memang betul-betul berlaku, kita memang boleh kenal pasti daripada simptom-simptom yang dah terbit tadi. Contohnya macam kalau doktor cakap tadi, dah start lah dia punya status tu very dramatic one. So benda-benda tu sebenarnya adalah simptom kepada penyakit ataupun depression tu sendiri. Silakan Doktor. Terima kasih Puan Adila. Okey, so apa yang Dr. Reza cakap tadi semua tepat lah kan. Kita cakap depression ni memang satu disease ataupun satu illness. Satu disease Memang disease yang telah di-recognize lah oleh WHO. Meaning to say kita tak boleh buat main-main lah. Kita tak boleh buat main-main. Cumanya untuk diagnose tu bukanlah as easy kan. Simple as that, as kan? simple as that. Macam Dr. Reza kata, kita Apatah tak boleh lagi lah. self-diagnose Betul, tu. tak boleh self-diagnose. Sebabnya kalau ikutkan kita kata buku kita lah, buku as a doctor, kita orang memang ada a list of symptoms di mana dia ada 9 symptoms lah yang disenaraikan oleh WHO. Kalau patient tu ada 5 daripada simptom tersebut, dan salah satunya wajib, yang macam Dr. Reza cakap, low mood, depressed mood tu, yang keduanya adalah loss of interest ataupun anhedonia kan. So kalau dia ada 2 tu ataupun salah satu dan 5 simptom lain, nanti saya cerita sikit lah boleh. Baru kita boleh diagnose. Boleh. And diagnose tu bukan kata okay, orang dah ada simptom ni dah, that's it. Tak, dia kena lebih daripada 2 minggu. Okay. And lebih daripada 2 minggu juga individu ni tidak diinfluence oleh ada drugs ke, ada substance alkohol ke, tak. Kalau
dia minum alkohol and ada perasaan ni, kita tak boleh diagnose lagi dia as depression lah. Ataupun dia tak ada juga influence oleh physical disorder yang lain, ataupun Contohnya, macam dia ada thyroid contohnya. Thyroid boleh buat lomot kan, kecederaan. Betul. Okey, faham. So dia tak ada influence benda lain lah. And then and simptom-simptom ni yang lagi penting, dia beri impak kepada daily life dia. So seseorang itu dia dah start tak boleh function as individual, dah tak boleh kiranya dah tak boleh function sebagai mak, sebagai pekerja kan. So baru kita kata yang diorang ni ada diagnosis of MDD, iaitu Major Depressive Syndrome atau disorder. Maksudnya doktor, kan, maksudnya dia bukan simply kita terus diagnose orang tu. Tak boleh. Once bila seorang patient tu dah dikategorikan seorang yang kena diagnose, sebenarnya doktor dah tengok every symptom yang doktor sebut tu, barulah kita boleh diagnose kepada further punya step. Betul. Sebab tu tak boleh simply self-diagnose tu. Yes. Selalunya saya akan cakap, okay, first kali 3 lah untuk kita briefly screen cepat-cepat kan. Okay. 3 benda. Depressed mood, low mood tadi, anhedonia ataupun loss of interest. Ni maksudnya apa tahu? Maksudnya katakanlah kita ada satu benda yang kita always suka buat lah. Betul. Contoh saya sendiri, I always enjoy macam to have coffee every morning, tak kisahlah kat rumah ke, kat cafe ke kan. Lepas tu tapi bila depressed ni, seorang bila katalah nak sebelah saya depressed, nak pergi buat kopi tu pun tak nak. So doktor ni coffee lover. Betul. Macam saya gardening doktor. So masa saya ada di sesi tu 2 tahun saya tak gardening. Yes. Kuranglah peluh. Maksudnya faham kita loss of interest benda Yes. tu. Doktor Reza? Saya nak share sebut sebab juga. kenapa saya bela kucing banyak. Saya cat lover. So the moment saya rasa kucing yang comel tu, yang saya suka tu, saya tak ada langsung minat atau nak marah diorang, saya tahu saya ada masalah. Betul. Dia dah tak ada interest lah. Maksudnya kita not even dia buat tak enjoy, kita nak suruh dia buat pun tak enjoy, dia tak nak. Tak nak dah. Macam Tak kita nak nak dah kena suruh, pegang kena push penyodit. dia. Yes. Tanah tu dah tak nak pegang. Betul. And then yang ketiganya, tak ada energy. Okey, faham. Dia tidur banyak ke, tidur sikit ke, tidur 24 hours ke, bangun-bangun still tak ada energy. So saya lah sebagai doktor, kalau patient datang, saya sekali briefly macam screen 3 benda tu lah. And then baru kita tanya simptom-simptom lain. Kalau ikutkan list WHO ni ada beberapa lah, iaitu dia berubahnya appetite dia, pattern tidur berubah, dia dah mula tak boleh concentrate. Faham. Lepas tu dah mula menyalahkan diri sendiri, dah rasa nak bunuh diri. Dan itu, juga itu last mood lah kot. Kalau dah start untuk nak mencederakan diri-diri. Betul. And adanya psychomotor symptom lah. Mana dia boleh gelisah ataupun dia boleh macam lembab sangat. Kita suruh apa pun dia macam tak ada perasaan, macam tak ada, tak compute lah apa kita cakap kan. Itu antara simptom-simptomnya lah. Dia susah nak interact dengan orang. Dia dah tak boleh nak fokus dah. Yes. Faham doktor? So banyaklah benda yang kita nak kena tengok sebelum kita boleh diagnose dia sebagai depression tu. Tapi kalau macam kita medical science, kita nak relatekan apa Dr. Zilal ni cakap kan, kepada the level of hormon lah paling cepat. Kita cakap pasal hormon sebab dia mesti ada gangguan terhadap sebab hormon tu juga. kadang-kadang saya suka bila Dr. Zilal cakap dia tidak melalui tidak diganggu oleh faktor-faktor eksternal. Contoh macam hormon thyroid tadi kan. Kadang-kadang saya jumpa ramai yang mengadu dia mengaku dia depression sebab dia betul-betul dia ada tiga-tiga tu tadi. Tapi bila check rupanya dia dah premenopause. Sebab maksudnya dia faktor-faktor luaran. Sebenarnya kadang-kadang itu juga mewakili simptom premenopause. Dia bukannya sebagai depression. That's why kita kena tengok, especially sebab macam itulah saya practitioner yang kena tengok macam tu. Tapi yang paling common untuk kita tengok, contoh kenapa macam tiba lost interest, lepas tu tiba-tiba dia macam tak ada responsif, tak ada reaction dengan baik. Biasa hormon tu adalah hormon kortisol. Hormon stres tu dia macam resistant dah banyak sangat dalam badan. So macam dah tak ada macam nak ada tindakan. Sebab sedangkan kita perlukan kortisol ni, sebab bukan hormon kortisol ni tak bagus, rendah pun tak bagus, tinggi pun tak bagus. Sebab apa? Kalau tak ada kortisol, kita tak ada urge nak bangun pagi, tak ada everything. So tapi sebab dia telah mengganggu fungsi kognitif kita, kan, menyebabkan kita tak boleh nak responsif dengan baik. Bila Dr. Zah cakap dia ada 3 cara dia nak rapid testing orang tu ni, macam saya senang je. Kita medical scientist, kita tengok kita tengok blood profile. Kita akan tengok dekat hormon, especially neurotransmitter, kortisol tu yang paling nampak lah. Tapi nak
nak cakap you depression orang kat luar yang suka self-diagnose, yang suka mengaku dia depression, especially kalau saya dekat dalam live TikTok kan, selalu mengaku, doktor saya depression. Saya akan tanya terus soalan ni, siapa diagnose kamu? Tapi sebab dia baca kat Google, dia baca dekat kan ChatGPT, sebab dekat Google ke kat mana kan banyak sangat information, test kan, test yang boleh buat. Itu tidak, itu boleh jadi macam preliminary lah, macam contoh. So tapi dia bukan sebagai confirmation. Confirmation mestilah dengan orang yang bertauliah. Sebab dia ada faktor-faktor luaran tadi tu. Nak tambah sikit lah kan. Boleh, macam Dr. Rizal cakap, itu bukan depression, itu adalah simptom. Contohnya orang burn out kan. Kata burn out ni kalau contohnya stres kerja, busy sangat, dia dah stres, dah burn out, dah tak ada motivation nak pergi kerja kan. Kita taklah kata kita dah diagnose dia depression, tak. Cumanya kalau kita tak handle dia punya simptom-simptom burn out, stress, overload kerja semua tu, then dia boleh lead kepada depression lah kalau kita tak handle dengan baik lah. Macam tu. So doktor, tadi kita dah tahu berkenaan dengan sebenarnya bukan simply kita boleh diagnose orang sebagai depression, dan sebenarnya depression ni nanti doktor akan terangkan mungkin akan boleh ditreat kan, sebenarnya boleh ditreat, tapi yang paling penting sekali sebenarnya kita nak tahu sebenarnya depression ni bila dia dikatakan okay you ada depression, dia ada stages tak, dan stages ni boleh tak kita terangkan sebab kita nak tahu tahap severenya tu. Okay. So kalau ikut depression, kalau kita cakap secara generalnya, kita selalu boleh categorizekan kepada mild, moderate dengan severe lah. Macam mana kita nak kategori tu kan a bit subjektif lah. Betul? Usually apa kita buat, kita bagi patient jawab questionnaire. Betul. Nama dia Betul, PHQ-9. Dah jawab tak soalan tu? Yang tu apa nama dia? DASCO boleh, PHQ-9 pun saya boleh. pernah buat lah. So usually dia akan tanya how that symptoms tadi yang kita ada tu, sejauh mana dia affect kita punya daily life. So everyday ke, most of the time ke, kadang-kadang ke. So mulai itulah. Tapi kadang-kadang tu kan patient macam tak pastilah, tak pasti kan, ataupun bagi kita affect tak sangat, bagi dia affect sangat. So it's a bit subjective. Betul. Tapi tak apa, kita bagi je untuk supaya guidance kita lah. Nak tengok kat mana patient tu kan. Cumanya nak bezakan adalah contoh mild ni dia ada simptom tadi macam saya cakap tadi, 5 daripada 9 simptom tadi, tapi mungkin dia boleh function lagi, tapi dia dah struggle. Maksudnya macam mungkin kawan Dr. Rizal tu, Yalah. dia kemungkinan lah kan dia boleh function, kita nampak dia boleh function sebagai kawan, sebagai pekerja, tapi sebenarnya dia very very struggling lah. Tu yang balik rumah mungkin dia dah very tired and kong and menyendirilah. Betul. Okay, yang severe ni memang dia tu dah tak boleh function as individu lah. Kita panggil dia very impacted dia punya life. And kadang-kadang terlampau severe sampai boleh ada psychosis punya simptom seperti Psychosis tu apa, doktor? macam hallucination, delusion, dia dah nampak benda yang tak ada, dah dengar benda yang tak ada, dah believe benda yang That tak one betul. is bila dia jatuh bawah kategori severe. Very severe lah. Maksudnya severe ni dia boleh with or without psychotic symptoms tu lah. Psychotic symptom. Saya kan nak share something. Berlomba-lomba ya nak share hari ni. Macam menarik sebab sungguh. bila bercakap pasal DASCO tadi kan, sebab saya memang belajar benda ni. So bila saya diberi questionnaire tu, sebab saya tahu how to tackle, so saya tak jujur. Betul. That's why kita kata boleh subjektif manipulate, lah. Sebab masa jawab tu memang itu manipulated. masalah dia. Yes. Itu masalah. That's why tadi saya suka bila Dr. Zila cakap ia subjektif. Tapi betul, dia sekadar guidance saja. Sebab nanti dia akan ada beberapa parameters tu, and then dia baru dia buat conclusion. Sebab sebenarnya dia bukan sekali untuk test kan. Sebab doktor pengalaman maksudnya doktor akan tengok masa dia buat test tu dia punya patient dalam keadaan yang macam mana. Kalau sebenarnya ada banyak faktor lain, dia akan repeat the test kan. Cuma doktor, kalau saya boleh share sedikit lah kan, bila doktor sebut pasal kategori of that kind of depression tu, pengalaman lah, saya terbuka pengalaman sendiri, iaitu saya pernah didiagnose kepada tahap yang severe tu. That one yang kita boleh dengar hallucination. Tapi alhamdulillah, saya nak bagi tahu kalau yang mereka yang mendengar di luar sana, whatever stages yang kita pernah didiagnose, akhirnya insya-Allah kita boleh sihat sekiranya kita mendapat treatment yang baiklah. Dan dengar cakap. Dengar cakap. Sebab saya tahu kebanyakan orang mental health, dan bukan in denial. dia sangat degil dan sangat nakal. Pandang ke situ Okay. Tapi apa pun maksudnya whatever it is, saya seronok dengar sebab bila kita dia berbeza dengan konotasi masyarakat Melayu.
sebab dia kata macam orang gila je ni kan. Tapi bila kita confirm, bila kita kata WHO tu mengatakan ia adalah sebuah disease which is dia ada punca dan boleh ditreat dengan sangat baik. Boleh tak kita ambil kesempatan ni, kita nak share dekat orang di luar sana, orang yang dengar B-Talk podcast ni, jangan generalize seorang yang ada masalah depression ke atau mental health ni sebagai orang gila. Jangan generalize. Dia sangat jauh. Dan lagi satu, kita jangan selalu cakap macam bila orang mengadu ada masalah bebanan macam fikiran, tekanan stres ni sebagai macam alah tak ada apa-apa tu. Ni tak cukup iman kan, tak cukup solat lah, tak cukup zikir. Dia tak semudah tu. So kita harap daripada podcast ni kita boleh share kat orang, actually sebenarnya your mindset berkenaan dengan dia isu tak ini semudah itu sebenarnya. So Dr. Zila ada nak tambah sikit tak pasal yang tak kuat iman tadi, sebab tadi off record tadi kita cerita pasal tu sedikit kan, sebab saya rasa benda tu yang sangat tabu dalam masyarakat Melayu terutamanya, dan kita nak keluarlah daripada kefahaman yang herod tu supaya kita faham benda ni masih boleh. Silakan Dr. So tadi kita cerita sikit lah sebelum kita on live kan, atau start podcast ni. Nak cakapnya yang saya perasan lah kan, kenapa Malaysian, antara salah satu faktor kenapa kita rasa macam segan lah nak bagi tahu doktor kan. Sebab selalu kita kata alamak rasa low, rasa depressed kan. And then the first thing yang contoh kita cakap kat kawan kita ataupun mak kita cakap, pergilah solat kan, tak cukup solat, pergi ambil uduk solat kan, tak cukup iman lah awak ni kan. So tenang je kan, so kita dia tak faham lah kan betapa struggle-nya seorang individu tu dengan depression dia. So dia pun rasa macam nanti kan doktor pun cakap benda sama kan, aku ni tak cukup solat ke, tak cukup iman ke kan. Tapi doktor tahu tak, masa nak solat pun dah lupa dah rakaat dia berapa, betul, dah baca dia tak ke boleh belum, fokus kan, loss of sampai concentration is one of the symptoms. So dia dah suruh kita pergi solat, dah solat ni tapi memang tak boleh juga. Sebab saya pun kalau macam patient jumpa saya lah, kalau dah pernah jumpa saya memang takkan sentuh soal iman ni lah. Kita kata bukan very, kita deny faktor tu. Kita tak deny benda tu. Alhamdulillah kita ada iman yang mungkin boleh menjadi satu kekuatan yang boleh buat kita punya core tu kuat. Tapi saya takkan macam you zikir lah, you zikir. Tak boleh macam tu lah kan. Maksudnya yes, zikir kalau you boleh buat. Alhamdulillah kan, kita keistimewaan kita juga sebagai Muslim. Tetapi kalau saya takkan kata the first thing first, banyak-banyaklah zikir. Tak adalah macam tu kan. And then pasal gila tu pun saya terfikirlah satu cerita ni kan, dekat klinik saya, diorang cakap doktor ada orang sawan. And then few minutes lepas tu pakcik tu dia dah habis sawan, and then dia lari dengan tak pakai baju. So netizen kata cepat-cepat call ambulance lah, nak ambil netizen ambil yang cakap netizen call ambulance ni. And then ambulance pun cakap pakcik ni ke, dah tahu dah biasa dah 4 kali dah pakcik ni macam tu kan. So ni orang gila lah ni, orang gila. Dan saya terfikir apa maksud kamu kan dia cakap orang gila tu, apa dia definition gila tu, crazy man kan, apa benda tu. Yes, kita tahu macam psychotic symptom kan, mungkin dia ada psychotic symptom, tapi dia bukanlah gila, dia ada penyakit, itu contohnya depression ke ataupun penyakit mental yang lain kan. So kita rasa dekat Malaysia ni masih ramai lah yang kita kata judge terus orang gila kan. Padahal dia ada disease je lah. And disease ni kita rasa sama lah macam diabetes ke hypertension ke, sama. Kita boleh cure, kita boleh rawat and boleh berlaku remission lah. So saya boleh simpulkan untuk topik yang pertama ni, kita dapat kenal pasti iaitu depression ni satu benda yang kita tak boleh self-diagnose. Dan benda ni ada the way untuk kita decide dia last kali memang dia adalah patient depression yang perlu ditreat dengan sangat baik. So kita juga cuba nak bukakan, alhamdulillah kita dah bukakan sikit tadi, iaitu perkara ni bukan sekadar kita boleh simple word as orang gila, tapi benda ni boleh ditreat dan kita nak pastikan ramai orang mendapat kesedaran berkenaan dengan depression tu nanti. Jadi kita rehat sebentar untuk ke sesi yang seterusnya. Kita tengok daripada sudut sosial, kalau kita tengok di Malaysia,
rekod yang telah dilaporkan oleh PDRM telah menunjukkan peningkatan sebanyak 10% kepada kes bunuh diri. Okey, dan kebanyakan kes bunuh diri ni adalah disebabkan oleh depression tu sendiri. Dan yang paling kita membimbangkan, depression ni bukan setakat berlaku kepada orang dewasa, tetapi yang paling membimbangkan ialah di kalangan kanak-kanak tu sendiri. Bila sebut pasal kanak-kanak ni, saya teringat beberapa minggu yang lepas ada satu berita jadi headline, kanak-kanak ni terjun dalam dari tingkat 8, sebelum tu dia cakap selamat tinggal. Dia sempat sebut selamat tinggal dan dia terjun, dan umurnya baru 13 tahun. So boleh tak kita kategorikan dia sebagai kanak-kanak, dan benda ni cukup-cukup membimbangkan. Risau Jadi je. sampai bunuh diri doktor. Betul. Jadi soalan kita lah yang pertama, saya nak tanya kepada Dr. Zilal dulu ya. So doktor, bila kita tengok umur 13 tahun, mungkin sekarang kan media sosial sangat-sangat meluas kan, dia sempat cakap goodbye sebelum dia bunuh diri. So kenapa depression ni dah masuk kepada golongan yang sangat fragile ni doktor? Silakan. Okay, so kalau kita tanya kenapa tu, kadang-kadang it's very difficult for us to answer lah kan. Sebab depression ni normally berlaku bila banyak faktor lah. Banyak faktor yang berlaku di sekeliling. Cumanya kita boleh tahu penyebab-penyebab utama yang mungkin contribute kepada depression. Antaranya adalah life events yang berlaku dalam kehidupan mereka lah. Kematian mak ke, kematian ayah ke, yang beri impak yang besar lah dalam hidup diorang kan. Ataupun bully di sekolah, ataupun didera di rumah. So mungkin itu starting point lah kenapa diorang boleh terjerumus kepada depression ni lah kan. And then kita tahu contohnya sekarang ni lah zaman media sosial kan. Diorang nampak mungkin kehidupan orang lain lebih bagus, diorang try comparekan diri sendiri. So itu antara mungkin penyebab yang menyumbang kepada depression dalam di kalangan kanak-kanak ni kan. Antaranya adalah kita tak boleh ignore lah certain kanak-kanak ni diorang ada penyakit lain. Contohnya ada cacat cela ke, ada penyakit jantung ataupun paru-paru daripada lahir ke, ataupun diabetes ke, yang menyebabkan diorang ni diorang punya aktivitis lain dengan kanak-kanak lain. Diorang tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. So itu pun boleh menyumbang juga. And yang lebih tak bestnya adalah ia adalah satu keturunan juga. We never can explain why. Tapi let's say katalah nenek dia dah ada history of depression. So mak dia pun ada history of depression. So the likelihood for the child tu untuk ada depression pada umur yang awal akan tinggi. Okay. And then termasuklah benda-benda lain seperti macam penyakit mental lain ataupun behavioral problem lain kan, yang macam mental disorder, anxiety ke, ADHD ke, all those kinds of disease ataupun disorder boleh menyebabkan ataupun contribute lah kepada kenapa benda ni boleh terlihat di kalangan kanak-kanak. And again saya rasa partly juga sebab kita punya awareness di kalangan ibu bapa tu mungkin lebih tinggi sedikit daripada dulu. Hence kita detect ataupun kanak-kanak sendiri ni pun lebih aware. Macam tu kan, dia lebih aware. So diorang dia escalate lah benda tu kan, dia cakap kat mak dia ke, contohnya kat cikgu ke kan. So macam saya punya pengalaman masa saya kerja dekat luar negara dulu, dekat UK, memang patient saya as muda as 8-9 tahun. And kadang-kadang sadly lah diorang ni depression bilanya diorang punya kemahuan untuk jadi gender lain contohnya. Jadi seawal 8 tahun? Ya. Iya. Wow. Jadi apa? Gender lain. Okay, Tapi diorang rasa macam, yelah kat sana lebih terbuka kan, tapi diorang still rasa macam boleh ke tak boleh ke, ataupun mak bagi ke mak tak bagi ke. So benda tu boleh jadi starting point lah untuk diorang ni kan. And itulah sadly lah, memang saya pun I think yang saya deal dengan seawal 8 tahun lah. Doktor, tapi kan apa benda yang saya belajar tadi iaitu sebenarnya mungkin pada zaman dulu, pada zaman kita membesar dulu, benda ni dah ada. Depression di kalangan kanak-kanak ni ada. Nak-nak mak-mak kita dulu garang kan. Betul. Macam pukul apa semua kan. Sebenarnya kita dah depressed tu. Tapi sebab tak ada diagnose. So kita membesarlah dalam keadaan yang macam kita tak didiagnose pun. Betul. Tapi sebab kesedaran sekarang tu lebih meluas. Jadi budak-budak kecil pun dah aku nak pergi jumpa doktor lah, aku nak diagnose. So benda tu lah menyebabkan mungkinlah kadar peningkatan dan diagnose tu kita dapat tahu lebih saya rasa ada dua elemen lah. Satu mungkin kesedaran tu tinggi sikit, kefahaman kita lebih sikit.
Ataupun yang keduanya, kita tak tahulah zaman sekarang dengan gadgetsnya. Tapi itu betul juga doktor, sebab bila doktor sebut kalau di luar negara kadar untuk dia jadi depres sebabkan gender tu disebabkan oleh faktor luaran tu. Dia nak jadi macam apa yang dah diwar-warkan. Sama lah sekarang kalau memang faktor TikTok ke faktor media sosial dia boleh menyebabkan kita punya tak tenang. Dan emosi kita memang sangat bergoldak. Nak kalau benda tu berlaku di kalangan kanak-kanak. Ya, betul. Doktor nak sambung sikit ke doktor? Saya kalau cerita pasal kanak-kanak ni kan, dia sebab baru ni kan saya ada ditegur. Saya ada beli permainan. Doktor kena tegur ya. Kena tegur. Jarang-jarang Dia bukan tegur macam you ada depression, tak adalah. Dia cuma of course di kalangan bila you bersama dengan kalangan semua jenis-jenis macam saya yang suka observant, suka analyse ni kan. So I realise baru ni adalah dekat Toys R Us ada buat sale, and then I beli banyak permainan tu. And then my friend dia realise that actually kau beli ni untuk kau punya anak buah ke ataupun kau beli untuk diri kau. And then I just the spark I rasa sebenarnya memang betul pun. At that time I beli untuk myself, and then I akan lepas dah bosan bagi anak buah. So and then rupanya my friend cakap, kau pergi check lah kau punya childhood traumatic ni, dia kata. So then I realise I buy my old time. Sebab dulu tak pernah dapat permainan waktu kecil-kecil apa semua kan. So now kita dah capable, so kita buying our benda yang tak pernah dapat lah. Betul lah. Kan. Tapi I don't consider as something yang quite macam kronik ke apalah. Cuma bila bercakap dari segi kanak-kanak, betul di US, macam saya di US pun saya ada perasan juga, seawal umur 7-8 tahun dia dah buat decision untuk nak jadi lelaki atau perempuan. Tetapi bagusnya macam Dr. Zila, dia betul-betul hands on dengan orang macam ni kan. Tapi pentingnya kenapa ada agama tu tau. So bila ada agama ni, sebab kebanyakan ni saya tengok yang kawan-kawan saya yang di US, yang mana yang decide tiba-tiba nak macam ni lah, nak jadi macam ni lah. Sebab diorang ni tak ada agama, diorang free thinker. So that's why they can do anything as long as be kind to one another. And then contohnya be kind to one another tu, contoh don't judge kan? Don't judge, okay. Tapi so that's why kita tak boleh judge dia. Nanti kita kata kita tak kind pula. So and then diorang jadi defensif. Lepas tu dia akan blame us pula macam tu lah. So I think pentingnya agama juga. Betul. Tapi bukan macam cara macam you tak cukup iman ke apa tak. Terus judge. Is terus fokus pada Islam is the way of life. So bila kita sebut tadi doktor, kita sebut pasal kanak-kanak kan, depresi di kalangan kanak-kanak. Saya nak tambah sikit je lagi sebab bila Dr. Reza sebut pasal childhood trauma tu, saya rasa Dr. Reza tak kesorangan. Sebab sebenarnya maksudnya masih normal lah kot kan. Tapi saya nak cakapnya benda tu memang berlaku juga pada saya. Bila kita nak beli permainan tu, anak kita tak nak pun doktor. Betul. Sebenarnya tak nak. Saya rasa doktor pun macam tu lah. Bila saya tengok doktor senyum tu, saya rasa doktor pun macam tu. Sebenarnya tapi saya tak rasa benda tu adalah satu yang trauma. Sebab masa kita kecil, macam kalau saya lah, masa saya kecil, ayah saya dah tak ada umur 11, masa saya 11 tahun. Jadi kita memang tak ada nak minta mainan. Betul. Kan. Bila kita dah capable sikit, kita rasa macam sepatutnya anak ni kena ada mainan. So kita beli very banyak lah kot untuk anak, sedangkan anak tak nak. Okay, I terasa normal now. Okay, thank you very much. Tapi sebenarnya kita normalkah itu, atau benda tu adalah trauma kita masa kecil yang kita tak heal. Sebab tu kita kena heal, dan kita tak boleh buat benda yang silap kot kepada anak-anak. Alah, sekejap je saya beli tu kan. Lepas tu tak sampai 1 jam, lepas tu terus packing balik hantar ke anak buah. Tapi maksudnya benda tu pattern tu ada. Sebenarnya apa tu doktor? Saya rasa dia macam benda ni berbeza-beza lah. Mungkin macam bagi saya, kalau mak saya tak belikan benda, contoh lah saya tak dapat kecil-kecil, I don't mind. Contoh lah Dia tak kisah. Tak kisah, tak kisah. Tapi bagi seseorang kanak-kanak tu, dia sangat kisah benda tu. So benda tu dia impact dia punya life tu lebih sikit. Tapi tanpa disedari, benda tu terbuku dalam hati, sampailah bawa ke besar. Betul doktor. Kan bila besar something happen, barulah terreveal semua benda. Saya teringatlah kisah ada satu patient dekat yang saya pernah saya treat dulu lah. Memang ada life event lah yang berlaku dekat dalam hidup dia. Contohnya dia bercerai. Okay, so benda tu macam memang twist lah 100%. Dia terus ke arah depression ni. Tapi bila dia buat terapi dengan psikologis kan, korek kita go balik apa yang berlaku, gini.
dia punya conclusion daripada psikologis tu, actually you have a trauma, childhood trauma, yang membuatkan dia punya immune system, mentally immune system dia sedikit low lah kan. Tapi taklah kita salahkan parents kita, tidak. Tapi maksudnya kemungkinan lah ada benda tu. Dan saya sekarang pun sekarang dah jadi mak kan. Dulu tengok patient bukan mak lagi, tak relate sangat. Tapi sekarang patient yang muda-muda kan datang. Kenapa cerita kan childhood macam mana, mak terlampau garang contohlah. Ada pula patient datang childhood macam mana, mak tak kisah, neglect. Datang pula mak macam ni. So saya macam, so sepatutnya saya jadi mak yang macam mana ni kan. Macam tu lah. So tapi tak tahu, tak adalah kata semua mak yang garang anaknya confirm depression. Bukan macam tu. So it depends on individual jugalah. And macam saya katakan tadi, dia bukannya satu faktor sahaja. Dia banyak-banyak faktor, external factor yang membuatkan orang tu terjerumus, seseorang individu tu terjerumus ataupun tidak lah. Doktor, bila doktor sebut, saya ingat topik ni isu berkenaan dengan depression di kalangan kanak-kanak tak menjadi serius, tapi bila doktor buat tu, saya ada rasa trigger ni tengah berdebar sangat ni, tak tahu sebab apa. Dia macam ni, saya nampak begini. Maksudnya bila benda tu berlaku di waktu kanak-kanak, sebenarnya kalau benda dia tak settle, dia akan membesar dalam keadaan dia membawa trauma tu. So dia menjadi seorang dewasa yang sebenarnya ada childhood trauma. Dan kesan kepada orang yang ada childhood trauma tu, dia akan very impacted kepada orang di sekeliling. Dan impacted dia sangat kuat. Dan bila saya tengok, tiba-tiba saya rasa nak sedih. It's okay. Bila saya tengok kepada 1 juta kanak-kanak yang bukan 1 juta ada portion yang memang ramai kanak-kanak menghidapi penyakit ni nanti, saya tak boleh nak bayangkan macam mana dia akan membesar dan akhirnya apa yang akan jadi kepada masyarakat kita kalau sana. Dia akan menjadi dewasa dan akhirnya kalau tak treat kanak-kanak yang sekarang ni sedang dalam diagnose sebagai depression ni, dia tak treat dan akhirnya dia akan impact juga kepada orang di sekelilingnya. Jadi itu ada satu cycle yang sangat bahaya ya. Sebenarnya satu cycle yang sangat bahaya dan kita tak boleh deny benda ni yang sedang bermaharajalela dalam masyarakat kita. Okay? So soalan saya yang seterusnya, saya nak bagi tahu betapa seriusnya sebenarnya benda ni sebab dia trigger my anxiety sikit. It's okay. Saya nak tak apa, saya nak tanya doktor lagi. Sebenarnya bila kita tahu di kalangan kanak-kanak yang sangat fragile ni, macam mana peranan, okay, kita sebut dah masalah-masalah kita dah sebut, tapi yang paling penting ialah apakah peranan yang perlu dimainkan oleh parent ataupun orang sekeliling, dan paling penting sekarang mungkinlah sekolah kot dalam nak kita membantu kanak-kanak yang ada masalah sebegini. Okay, so kalau kita sebut pasal peranan ni, there's a lots of peranan yang kita adalah yang kita pikul kan. Tapi satu yang saya minta lah kepada kita semua sebagai ibu bapa ataupun sebagai orang sekeliling, sebagai pekerja di sekolah, tak semestinya guru, please be prihatin lah, mindful and increase your awareness, increase your knowledge about this thing, about depression ni. Supaya sebab apa, bila kita sedar dan kita ada knowledge, kita cepat detect. Kita cepat detect kalau ada something tak kena ke anak kita, something tak kena kepada pelajar kita, kita cepat perasan lah. And then cepat detect, insyaAllah cepat treatment, better lah kan seorang kanak-kanak itu. And then bila kita cakap pasal sekolah tadi, memang sekarang saya perasan bila bercakap dengan anak buah, dekat sekolah pun memang dah ada test ya. Betul, ada test yang kerajaan minta dilakukan kepada kanak-kanak untuk test pasal tu emotion dia. Screening tu dah banyak lah. So kita rasa bila kita dah aware kan, kita nak detect senang, maksudnya senang, maksudnya kita detect awal, lepas tu kita nak handle pun better lah. So katalah kita ni faham, kita lebih memahami, kita lebih sabar sikit lah nak handle anak kita yang mengalami masalah depression contohnya lah kan. And then kita lebih supportive, kita lebih, so everything is started with kita punya knowledge dan kita punya awareness lah untuk handle masalah depression di kalangan kanak-kanak ni. And bila kita aware juga apa perkara-perkara yang boleh menyebabkan, kita try lah minimize as much as possible kan, try to be balanced lah as a parent ataupun as a teachers. So maksudnya sokongan orang sekeliling tu sangat penting. Betul. Dan kefahaman orang sekeliling kepada masalah tu pun kita kena pertingkatkan lah. Okay.
So saya ni bukanlah influencer, tapi follower saya puluh-puluh ribu dah juga, kan. And then Saya rasa macam teruja lah. saya, tapi kalau compare dengan orang lain yang ratus ribu juta, tapi follower saya agak kredibel jugalah, kan. So, ada rasa belagak sikit, tak adalah. Saya nampak tu lah, saya nampak tu, saya dah terbiasa. Tapi apa saya nak cerita, baru ni saya ada join lah TikTok. Okay. TikTok punya macam kita Event. panggil glamping. Glamping TikTok. Tapi yang paling best, kita orang dah pergi dekat mana tau? Glamping dekat Ulu Langat. Tak Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi kita orang kena evacuate sebab ada kepala air dan Bahaya. hujan lebat, lepas tu air sungai melimpah. Okey, tapi tak apa, itu tolak tepi. Cuma saya nak cerita, ini first time saya tak rasalah diri saya ni high standard ke apa, tapi saya try to join orang-orang yang baru first time saya kenal, yang ada macam-macam jenis background, macam-macam jenis kerjaya, macam jenis-jenis personality. I really kind like it lah. Kita dapat jumpa a diversified variation of people. And then yang ni semua kita kenal kat TikTok. Dan saya perasan ada one day tu kita ada buat satu activity, dan saya perasan ada benda ni yang sangat common dan ramai tak perasan. Saya harap benda ni Pokan ni boleh highlight. FOMO. Betul tak tu FOMO? FOMO. Apa tu doktor? FOMO. FOMO tu adalah fear of missing out. Maksudnya takut ketinggalan. Okay. Kenapa? Sebab TikTok ni dia memperkenalkan trend. Okay, so siapa yang tak follow the trend, kita dia rasa ketinggalan. So tetapi dia sangat bagus untuk marketing. Kalau orang tak beli benda tu, tak terjual dan everything, tapi dia dah develop karakteristik. So FOMO ni saya nampak di kalangan yang saya join tu lah. Tapi tak ada masalah sebab kita orang semua okey. Cuma saya rasa TikTok ni sangat berkesan untuk bawa FOMO tu, dan FOMO tu boleh impact our mental health. Betul. Sebab kita rasa macam kalau contohlah anda tak ikut trend tu, and then orang kecak macam ni, kau tak tahu ke? Okay, macam kenapa saya tahu benda tu berlaku? The day yang saya pergi hari tu baru di launch satu lagu tau. Lagu tu adalah lagu daripada kumpulan Blackpink, Jennie. Nama dia Jennie. Mantra. Kan? Kita manalah tahu kan. Tahu juga. Walaupun saya ni bling kan. Saya minat Lalisa. Betul-betul doktor tak tahu. Tak tahu semua. So bila saya cadangkan lagu Lalisa, which is lagu tu agak baru juga. Kan? Kita ingat kita dah paling trending dah lain, paling trending terpaling. lain. Tiba-tiba saya ditapau. Tak. It's a lagu Jennie yang paling baru, Mantra. So nampak kat situ kita macam ketawa, tapi dalam hati saya, because saya terasa tak? Bukan terasa, saya rasa macam wow. That's how people dia boleh sampai that level. So ketika itu saya rasa macam saya dibuli. Saya dibuli sebab saya tak tahu. Indirectly kan? you rasa you dibuli sebab you dalam circle tu. Tapi dia tak tahu Jennie DM saya, tak adalah gurau je. Tak ada. So just want to share. Dia actually dia maybe bully tapi subtle way. Ya, betul. So makanya saya rasa bully di kalangan social media ni happen. Dan tahu kan yang baru-baru ni ada satu case di mana satu influencer ni dia dedahkan produk tu ada mercury, dan dia pernah endorse produk tersebut, tapi dia rasa tak puas hati dan rasa tertipu, and then dia dedahkan, kemudian dia pula dibuli sebab dia dedahkan, and then kemudian dia decided untuk dia bunuh diri. Okay, and then kemudian orang yang terlibat membuli dia tu pun berjaya dihadapkan ke mahkamah, dan dia orang tersebut hanya didenda RM100. Tapi good things memang ada perundangan. Ada perundangan. Kan? Cuma tetapi perundangan dia punya, tu macam RM100 tau. Macam sebab dia indirectly impacted. So kita belum lagi betul-betul ni lah. Focus on that one. So daripada story tersebut kita nak beritahu bahawa even though ia sekadar di social media, you tak pernah jumpa orang tu, you tak pernah cakap dengan orang tu, tapi apa yang you sampaikan, saya rasa ada sabda Nabi cakap lidah tu macam tajam macam pedang. So makanya itulah benda yang kita rasa macam. Tapi guys yang kita join TikTok tu, itu sekadar reference. I love you guys. So jangan terasa apa, jangan lupa jemput saya lagi, okay? Just to share yang bahawa antara reason kenapa saya rasa TikTok ni ataupun social media lain ni yang boleh create macam anxiety kalau kita tak control, especially macam FOMO tu, makanya kita tak control, makanya kita boleh ada masalah mental illness. So doktor, kita nampak kan isunya sangat dahsyat sebab dia menyebabkan kematian juga. Dia sama impact dia macam yang pemandu yang 4 orang meninggal, 3 orang meninggal tu, 1 cedera tu kan. So sebenarnya doktor, kalau kita tengok dari segi bully cyber tadi, kita nak kupas sikit je lagi.
apakah tahap resilient yang patut ada pada kita. Sebab kalau kita tak ada tahap resilient yang baik, kita akan sentiasa dibuli lah. Macam mana kita nak bagi tahu kepada anak-anak kita supaya you mesti ada prinsip, yang prinsipnya sekian-sekian, supaya you tak mudah terlarut dengan FOMO tu. Kalau you tak ikut, it's okay. Macam mana kita nak cakap tu, Doktor? Boleh tak kita terangkan? Saya rasa ini antara punca tadilah, macam soalan yang before ni kan, antara big punca lah kenapa depression ni semakin meningkat di kalangan kanak-kanak kan. Sebab kita tahu zaman sekarang memang gadgets punya, 24 hours. yes, memang gadgets Bukan punya kanak-kanak zaman. je. Yes, Mak, ayah, kanak-kanak pun. Betul kan, Doktor kan? Merah muka. Betul. Saya pun. So saya rasa pertama sekali adalah be balance lah kan. Maksudnya penggunaan gadgets tu kena ada limitnya. So kita sebagai ibu bapa kena taruh limit lah kepada anak-anak atau pada diri kita sendirilah. Kan sekarang handphone dah boleh letak kan time limit screen lah apa semua tu kan. And be strict to yourself and be disciplined lah. Bila satu tahap you feel that benda tu telah mengganggu you punya emosi, saya punya nasihat, personal nasihat lah. Betul. Masa tu lah tutup. Contohnya saya suka tengok kan, saya suka follow orang-orang yang pergi travel lah, sebab saya memang suka travel kan. Kan tu kita follow bestnya, awal-awal bestnya, okey berdoa kita pun dapat travel benda yang sama kan. Tapi sampai satu tahap kita boleh jadi macam it's not fair. Kau macam ni kau dapat duit? Macam suami kerja apa? Mula mempertikaikan pula. Tiba-tiba tanya orang tu suami kerja apa? Suami kerja apa? Padahal dia follow je. Kan dia follow je, tak kena mengena pun kan. Macam suami kerja apa? You ni kerja ke tak kerja kan? Gaji berapa? Anak berapa orang? Rumah macam mana? Dah mula mempersoalkan. Lepas tu kita ni doktor tak kaya-kaya pula kan? Kenapa? Pula dah. So bila satu orang datang limit saya macam no, you know what? Just stop. Masa tu lah kita kata, maksudnya kita kena be responsible to yourself. Kata bila dah tahap dah kacau kita punya ni kan, emotion. Macam contohnya kita tengok TikTok yang sedih kan, satu dua nak tengok jadi pengajaran kepada kita boleh lah. Tapi bila lama dah affect kita, dah scroll kan Dr. Reza kan, Dr. Reza scroll banyak, berjangkit kan, addicted. Yes. Macam anak kita juga. So masa tu kita kena stop. Betul, stop. Cuba baliklah handphone tu. Buat benda lain. Baling tu exaggerate sikit kan, tapi memang that is what I do actually. I did one time, masa tu scroll kan, tak ada kerja, anak pun kat sekolah, cuti. Tak tahu buat apa, scroll. Tiba-tiba rasa macam dah start terlarut-larut. Yes, impacted tu bila dah start effect kita punya emosi ke, tak kisahlah apa-apa, pemikiran ke apa, masa itulah kita kata okay, this, dan tengok-tengok rupanya memang dah 2-3 jam pun. So itu antara cara kita kata practical tips. Untuk anak-anak pun selalu cakap, kita selalulah bagi kita mindset kan, it's okay for you not to have this. Kan, nak tahu tak apa, nak belajar tak apa, tapi tak ada, it's okay kan. Kita ada kita masih ada agama cakap rezeki kita dari Allah. So benda itulah instilkan sikit-sikit lah daripada kecil. So apa yang saya buat, Doktor, kalau saya boleh share sebagai seorang ibu, apa yang saya buat dekat anak-anak, sebab walaupun mereka memang kita dah strict dah, kita buat ni, kita strict untuk diri kita dan untuk diri dia. Lepas tu kita bagi tahu dia supaya dia faham, walaupun tak ada kita, dia tahu macam mana cara nak memperisaikan diri dia daripada godaan ini. Saya bagi tahu dia ialah tak semestinya semua benda yang orang ada kita kena ada. Satu. Betul. Tak semestinya semua benda yang kita nak kita kena penuhi. Betul. Kalau kita tak bagi limit tu, nanti anak tak tahu yang semua benda dia kena ada macam orang lain supaya dia jadi normal. Kita tak nak normalizekan benda yang tak normal. Betul. Sebenarnya. So kalau dia out of the trend, dan saya rasa paling penting jugalah penekanan dari sudut agama tu kan. Yes. Maksudnya moderate. Islam kan moderate je, Betul, tak perlu balance. berlebih-lebihan. So instilkan sebagai ibu bapa kan, apa yang kita boleh buat ialah instilkan dia punya prinsip tu dulu, supaya anak ni kalau bukan depan mata kita pun dia boleh tone down benda tu. Betul. Itu di peringkat anak-anak 12 tahun ke bawah. Tapi di peringkat remaja, cara bercakap yang saya cuba buat untuk anak-anak pun lain juga kan. Sebab itu dia ada peluang untuk memilih, untuk decide dan bertindak. Itu dah kena jadi macam kawan dah. Itu dah jadi macam kawan. Sebab kalau kita tengok tadi, 15 tahun ke atas adalah tahap remaja yang dah didiagnose sebagai mempunyai depression, which is itu adalah remaja. So kalau kita pakai skop zaman ibu kita dulu kan, ibu saya baik, yang garang sangat, anak-anak yang dah dia tak dibesarkan dalam zaman macam kita, dia dah sangat terdedah. Betul. So kalau you pakai topi ibu yang sangat garang, so anak tu lagi jauh. Betul. Dan one time bila anak tu dah jauh, ini pengalaman lah, bila anak tu jauh sangat susah you nak tarik balik. So memang you kena jadi kawan dengan anak-anak yang di peringkat remaja ni, supaya dia tahu tempat yang meluah paling best ialah kat ibu dia. Betul. Ataupun parent dia. Doktor tahu kan, Dr. Reza tahu tak kita boleh bercakap dengan ChatGPT?
Ya, Betul. Perkara yang paling saya takut semalam saya tengok ialah ada apps tu dia kata okay, install lah apps ni, you akan boleh ada boyfriend and girlfriend yang you boleh decide dia jadi macam mana. Lepas tu orang cakap, doktor tak tahu ke? Saya kan agak Betul. terdepan. Dia saja create FOMO ni, FOMO ni. Dahsyat doktor ni. Doktor kan tidak ke saya kan ala-ala Kalau untuk baru-baru. tu saya tak terasa FOMO pun. Tak, tapi doktor masa benda tu saya kata wow, dahsyatnya. Maksudnya dia boleh create ada boyfriend dan girlfriend yang dia boleh cakap dan dia boleh dia kata, kenapa kita kena install benda ni? Sebab girlfriend kita tak macam ni. So faham tak? Ada orang lain yang akan ngap anak kita kalau kita terlepas dia, dan saya rasa benda sangat-sangat bahaya. Wow, this is dangerous. Sangat dahsyat. Sangat mencabarlah zaman sangat sekarang mencabar. kan. Anak kita sangat fragile kalau you tak instill the principle of belief tu dulu. Betul. Then you bercakap bukan dan soalan. Okay, last saya nak add, sebab kita ni gadget, any gadget dia ada Blu-ray tau. Apa tu? Blu-ray ni adalah cahaya yang daripada skrin tu. Okay. And then dia masuk kat mata kita dan dia impact kita punya frontal lobe. Okay. So ada study, I think daripada University of Cambridge, dia tunjuk bahawa pendedahan dengan Blu-ray ni, blue light ni daripada skrin tu, ni, dia menyebabkan kita punya frontal lobe kita mengecil. Dia jadi mengecut kat depan. So, walaupun kita pakai spek yang paling kalau dia macam ni, kalau spek tu dia anti glare atau anti blue light tu, okay, tak ada masalah. Tapi mostly tak. Okay. Tapi cuma nak just bila you punya frontal lobe you mengecil, macam kita saya tengok kajian untuk orang yang main game ni, gamers ni kan. Betul. So dia kurang decision making skill, and then dia emotional dia dah kurang. So let's say lah kan, kalau dia anda rasa empathy. anda nak protect anda punya brain, then because of that Blu-ray, kita pakailah anti Blu-ray ke blue light ni kan. So I think it helps. Alright. Oh, dahsyat Maksudnya boleh tak saya nak simpulkan sikit dekat situ? Maksudnya kalau punca, boleh tak saya cakap? Punca ramai orang dah kurang rasa empathy dan kurang decision making adalah disebabkan pendedahan kepada skrin tu. Kemungkinan. Kan? Kalau kita go detail, memang insya-Allah kita boleh nampak. Okey doktor, statistik daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menunjukkan 25% daripada kalangan mereka yang berumur 65 tahun ni telah dikenal pasti menghidapi penyakit kemurungan. Jadi rupanya masalah depression ni tak lari bukan setakat kanak-kanak, orang dewasa, tetapi warga emas juga sebenarnya. Golongan yang mungkin kita bukan abaikan, kita terlupa untuk nak bercakap skop depression di kalangan mereka ni. Jadi Dr. Reza, saya nak tanya Dr. Reza lah sebenarnya kenapa tiba-tiba kita rasa dia kan tak pergi kerja sibuk-sibuk, tak menghadap jam semua, kan dia tak main gadget sangat, kenapa dia kena depression juga? Sunyi. Sunyi Sunyi. Sebab selama dia aktif, dia pergi kerja, dia dah adapt dengan dah berpuluh-puluh tahun dengan environment kalau orang yang macam tu. golongan profesional pun dia mungkin boleh jadi juga Kemudian tiba-tiba dia suddenly dia berubah. So itulah social life dia berubah. Yes, itu adalah faktor yang utamalah. Tetapi dia tidak memberi impact yang besar. Sebab apa? Kalau dia boleh control, contohnya dia fikir macam ni, dah lama aku kerja kan, it's time for me to play golf. Mula-mula dia seronok travel, kan. Mula-mula doktor dia seronok tau. Aku dah tak payah pergi punch card, tapi rupa-rupanya ada sesuatu yang menanti. Dia macam tak complete lah sebab dia dah ditrain kan, ataupun dia dah adapt. Tapi itu yang pertama. Berpuluh-puluh tahun. Tapi sebenarnya kalau ikutkan yang lebih memberi impact kepada mental adalah faktor kesihatan. Sebab bila dia dah meningkat tua, dah pencen ni kan, tiba time itulah dia ada arthritis, time itulah diabetes makin kronik. So dia dah memberi, dia dah tak ada buat kerja, dia tak boleh, dia banyak benda dia nak boleh fikir. So dia fikir pasal kematian, pasal kesihatan. Itu antara yang pertama lah. Dan lagi satu, bila dia dah besar juga, anak-anak masing-masing dah ada berkeluarga, dah jauh-jauh. So dia rasa macam sokongan keluarga tu dah kurang. So jadilah low mood tadi tu. So that's why kalau kita tengok iklan-iklan raya kan, sedih mak semua, bapak tunggu anak balik, that kind of thing lah. Tapi tak apa, benda tu kita boleh control by teknologi. Contoh macam saya kan, walaupun saya jarang balik kampung, tapi saya almost every week saya akan video call dengan my mom, dengan family.
Cuma kita cakap dari segi perubahan peranan kehidupan tu, untuk elak daripada masalah teruk ni, mental health ataupun ke arah depression bila dah tak kontrol, makanya kita kena adapt dengan situasi baru ni. So cari aktiviti baru kan. So doktor, boleh tak saya cuba sebut iaitu kita dah tahu antara golongan yang mungkin akan terkena penyakit depression ni adalah golongan warga emas. So untuk kita bersedia sebelum kita memasuki usia begitu, kita kena ada persediaan lah kot kan. Kita kena ada persediaan. Pertama, persediaan kita yang saya boleh cadangkan, kena tahu bahawa setiap yang hidup tu akan mati. So kita kena ready untuk hilang orang yang tersayang. Okey, faham. Sebab kebanyakan antara isu-isu depression di kalangan warga emas ni sebabnya mungkin paling pasangan. impacted sebab pasangan dah hilang, pasangan dah tak ada. So benda tu dah kena ready lah. So ready mind dulu Yang pertama doktor rasa ready mind dulu. Ya, betul. Sebab kita nak anda tahu bahawa memang akan berlaku kehilangan tu. Okey. So kita nak supaya tidak melarat-larat. Tidak melarat-larat. Dan mungkin yang kalau saya boleh tambah doktor, nanti Dr. Zila pun kena tambah ya. Mungkin yang kedua saya rasa untuk kita bersedia ialah dengan kita susun aktiviti kehidupan kita. Yang mungkin kita dah tak sibuk di pejabat, kita tak jumpa orang, kita tak ada meeting, tapi mungkinlah aktiviti-aktiviti yang lain yang mesti diisi. Kalau kita macam dah contoh pasangan dah meninggal, lepas tu kita memang tak ada aktiviti, memang terus melarut-larut dalam kesunyian tu. Jadi mungkinlah kita bersedia, kita dah mindset okey begini-begini, dan kita kena ada aktiviti yang kita kena buat semampu yang boleh. Dan mungkin apa lagi doktor tambah? Dari pandangan medical ni lah kan. So kalau kita tengok, kita kena buat everything holistically kan. Betul. So macam Dr. Razak kata tadi, first kali physically lah. So bawa mereka medical check up regularly lah kan. Kalau diorang ada sakit kaki, arthritis ke, kita handle benda tu. Sebabnya kita nak kurangkan rasa burden, rasa stres dia kan, rasa sakit dia tu kita kurangkan. So diabetes je, kalau ada darah tinggi ke, semua kita handle lah. Maksudnya supaya kita kurangkan rasa terbeban dia tu lah kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan lupa diet dan exercise tu. Maksudnya nutrition yang bagus kepada mak bapak kita kan, kena jaga, kena berterusan lah daripada kecil sampai ke tua, sampai kita mati. Nutrisi tu kena cukup. And then mengikut kemampuan diorang, kita bawa lah mereka riadah sikit lah kan, exercise sikit. Sebab tu physically boleh bantu kita, mentally and physically lah. Dari segi mental pula, mungkin kita boleh macam Puan Adila cakap kan, susun jadual tu, masukkan sikit benda-benda yang terlibat dengan mental stimulation ni, macam puzzle ke, crossword, sudoku, Scrabble. Baru dah main congkak. Dengan siapa doktor? Dengan geng-geng tu tadi. So betul lah, anything yang kita bagi stimulate sikit ingatan diorang, memori diorang semua tu kan. And then yang ketiganya socially lah, macam antaranya kita boleh video call, bawa diorang pergi kenduri, and then kita mungkin engagekan diorang dengan community activities yang ada, gotong royong ke. And sekarang ni kalau kita rata-ratanya lah, klinik kesihatan memang ada warga emas punya club. So every week diorang ada sesi aerobik ke, sesi screening untuk mental health pun ada. And then kat situ diorang boleh jumpa orang lain, boleh berborak kan. So there's a lots of ways lah kita kata untuk prevent depression to happen. Bila doktor sebut begini, saya rasa peranan paling utama ialah memang anak-anak yang kita dengar, ataupun siapa yang dekat lah dengan warga emas tu. Sebab kalau you tak faham this is thing yang you kena buat, keadaan akan sangat lebih buruk kepada warga emas tu bila tak dikater dengan sangat baik kan. Benda ni sebenarnya faktor-faktor orang sekeliling juga yang support supaya tak menjadi kepada statistik tersebut kan. Betul. Dan lagi satu saya nak tambah, bila kita dah meningkat dewasa, warga emas ni kan faktor umur, so kita dah ada aging proses. So, aging proses. Macam menopause kan. So banyak masalah-masalah kesihatan tu akan menyebabkan rasa down. Down. Kemudian bila anda dah ada sakit, anda akan makan ubat. Dan kebanyakan ubat dia kemungkinan ada interaction dengan kita punya your mind and everything. So that's why kena refer kepada doktor jika pengambilan ubat tersebut mendatangkan kepada ke arah yang penyakit lain. Lagi satu yang saya perasan, dan juga memang significant impact di kalangan warga emas yang kenapa diorang depression sebab masalah kewangan. Betul. Oh ya. Satu, betul lah tu. diorang dah tak bekerja, dah tak ada sumber duit bersaraan, biasa kena tipu. Kena tipu, sebab kena dia masuk scam kot. Scam semua. Kemudian dahsyat. apa tu, kadang-kadang kan anak-anak pun tak mampu nak support apa semua kan. So itu faktor juga kewangan yang doktor nampak juga, antara itu pun yang antara yang kita kena jaga jugalah. Tapi jangan risau, setiap masalah akan ada penyelesaiannya. So talk it out, kita cari help. And then bagusnya sebab
baru ni kita join Bangi Healing kan. Kita ada Healing brisk tak, doktor? walking, healing sangat. Sebab saya terasa macam wow, this is something new. Kita berjalan-jalan, berborak-borak kan. Lepas tu jumpa orang baru. Betul. Tiba-tiba followers yang meningkat. Tiba-tiba ya, doktor? Kan? Abang scientist tu banyak lah follower kan. Tiba-tiba I think it's a part yang you guys pun boleh join event macam tu. Maksudnya tadi kan kita bawa ibu ayah kita kadang-kadang keluar. Saya sebenarnya teringat ada satu orang yang dekat dengan diri saya. Dia memang dah meninggal. Tapi alhamdulillah saya tengok sebab anak-anak yang menjaga yang sangat baik. Dia memang sampai umur 84 tahun pun dia suka main yang cross tu kan, yang isi-isi tu kan. Dan dia suka main sudoku walaupun dia dah tua, dia sentiasa baca surat khabar. Itu memang untuk bantu dia punya kognitif punya behavior kan. Jadi bila dia meninggal itu ialah pada hari saya lawat dia hari ni, dia masih bercakap dengan baik, dia masih cakap I love you, dan esok tu dia meninggal secara tenang je. Maksudnya Tak suffer lah. Tak suffer. Walaupun memang dia sakit. Memang nak cakap support orang yang sekeliling tu menyebabkan macam mana mungkin cara kematian tu lah nanti. Kan dia ada tenang-tenang je. Saya nak tanya dengan Dr. Zilal, kalau dari segi efek ubat untuk orang dewasa kan, contoh dia dah ambil ubat-ubat diabetes ke, ubat jantung ke, tempoh agak lama betul, kemudian ada efek dia punya mental health. So macam mana sesi counselling dengan ubat yang dibagi kepada diorang tu? Kalau ikutkan ubat, setengah ubat kita tahu memang dia ada direct effect lah. Setengah ubat kita kata kita tak tahu lah kan dia ada direct effect. So contohnya macam beta blocker contohlah. Beta blocker ni kita guna banyak lah untuk sakit jantung, untuk darah tinggi kan. Tiba-tiba macam saya teringat lah pasien saya kan. Dia seorang yang tua, Chinese man ni, and then dia kita panggil tiba-tiba dia rasa depressed lah, So masa tu kita cuba cari ada cause lain tak, ada punca tak kan. And then ialah partly sebab dah tak kerja, anak-anak jauh semua tu. Kita tengok juga medication dia. So tengok dalam list medication yang kita nampak yang obvious lah. Kita tahu yang beta blocker ni can sometimes affect kita punya mood kan. So kalau ada cara ataupun ada katanya ada option lain lah untuk kita cuba tukar, kita cuba tukar lah. Tapi katakanlah kadang-kadang kita have to be balance lah between dia punya mood tu mana lagi severe ataupun dia punya sakit jantung tu lagi severe, contoh lah kan. So kita kena be balance and kita talk to our patient lah. Kata-kata yang ni mungkin salah satu penyebab tapi bukannya the only penyebab. So nak either tukar completely tapi mungkin you punya blood pressure jadi uncontrol sikit awal-awalnya, ataupun kita keep the same sebab selalunya orang-orang tua ni dah biasa dengan ubat tu, dia nak stay kan. Tapi kita emphasize benda lain. Contohnya talking therapist tu lebih sikit ataupun counselling tu lebih sikit. Macam itulah. Bantuan cara lain sebab kalau boleh kita nak kurangkan penggunaan ubat. Betul. Tapi sebab kadang-kadang sebab ubat tu dia menyebabkan kena tambah ubat. Contohnya macam sebabkan ubat tu tak boleh tidur. So kadang-kadang ubat tu jadi anxiety. So yang tu dah maksudnya ada banyak benda yang terpaksa diterima oleh badan kita. Tapi kalau maksudnya kalau benda tu berlaku, maksudnya kita tahu dia tak serasi lah dengan kita kan. Bila tak serasi, kita cuba cari alternatif lain. Macam tu lah. Apa pun doktor akan suggest yang terbaik lah kan. Even macam saya pun, even kalau nak combine dari segi pemakanan dengan suplemen, kita pun kena tengok, especially orang dewasa ataupun warga emas ni, dia dah ambil ubat. So contohlah kalau saya tahu dia ambil ubat jantung ataupun dia ambil ubat tekanan darah tinggi, and then kemudian dia ada masalah anxiety ke depression, dan biasanya kita akan prescribe sama ada ashwagandha lah. Ashwagandha yang paling solution senang lah. Sebab kita nak complement. Tapi sebabkan ada ubat tu, kita takut ada interaction. So that's why kita kadang-kadang tak boleh nak bantu. Tapi dari segi pemakanan yang paling common yang saya boleh bagi untuk dari sudut pemakanan actually adalah fish oil, omega 3, EPA, DHA yang really works. That one memang banyak fokus kepada brain ke doktor? Ya, brain. Sebab kita tahu bahawa kita perlu strengthen the brain, and then at the same time juga kalau contohlah dia tak boleh ambil ashwagandha, and then kita ada satu lagi bahan yang memang sama dia panggil anxiolytic, which is untuk tekanan atau ni kita bagi dia saffron. Saffron juga terlibat. So dari segi ubat and everything semua, pastikan anda refer orang yang bertauliah lah, certified, verified, qualified. Sebab as not as benda semua boleh settle by ubat je, tak. Betul. Cuma warga emas ni kita tahu dia datang, kalau jumpa saya so far pengalaman saya, kalau warga emas datang mesti confirm dah ambil ubat. Mestilah. Mesti dah ambil ubat, so makanya kita ada beberapa limitation. Macam Faham. tu. Dila dah bercakap dengan kami berdua, apa yang Dila boleh summarize? Dila summarize kan benda ni satu benda yang sangat penting lah kan. Walaupun benda ni tak disebut pada waktu dulu, tak bermakna dia tu tak ada. Faham tak? Apa yang buatlah trigger ialah
saya sangat kesian dengan apa yang berlaku kepada pesakit-pesakit yang tidak didiagnose. Betul. Apatah lagi mereka yang in denial. Okey, Betul. apatah lagi mereka yang tidak menghabiskan rawatan tu disebabkan oleh tidak mendapat support sekeliling. Betul. Jadi benda-benda ni sebenarnya satu benda yang boleh diurus dengan sangat baik, tetapi dia tak boleh berlaku begitu saja. Yeah. Dia memang by time, dia memang by willingness, you memang nak sihat. Tapi yang paling menyebabkanlah saya sangat trigger tadi ialah impact kepada orang yang tidak bersalah. Kita kena berpegang balik kepada ajaran Al-Quran. Allah tidak memberi beban kepada orang yang tak mampu dengan beban tu. So don't worry about that. Golongan yang paling impacted ialah anak-anak tu sendiri. Yeah. Dan sangat bestnya kalau benda ni diberi penerangan yang sangat baik dari semua aspek. Maksudnya sokongan daripada kerajaan, daripada pihak sekolah, daripada ibu bapa, dan tahap resilient yang paling saya takut ialah anak-anak tu sendiri. Sebab apa yang berlaku pada anak-anak, sebab kalau dalam Islam dia akan bagi tahu ya, kalau kita nak tengok generasi umat yang akan datang, you tengok kepada belia yang ada pada hari ini. Kalau kita tengok belia yang ada hari ini yang dilanggar oleh pelbagai masalah hedonisme ke, masalah kesihatan ke, itulah yang akan berlaku pada zaman depan nanti. Jadi itulah benda yang dibimbangkan sebenarnya. Alright. So terima kasih Dila bagi kita orang peluang share. Oh iya. So saya dengar Dila dah jadi coach healing sekarang. Siapa-siapa yang nak mendaftar boleh daftar bersama dengan saya. Saya ada 2 trainer yang sangat bagus, iaitu Dr. Zilal dan juga Dr. Reza. Okey, jom bersama kami di Raihana Healing. Okey, dan juga anda tengok podcast Bita. Okey. Alright.